Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Malaysia Madani. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai kertas kerja kami, iaitu yang bertajuk Perkembangan Institusi dan Tokoh Islam, iaitu di dalam konteks peranan tokoh Islam dalam pengembangan institusi pendidikan pelajar UiTM. Pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Adibah Nur binti Hamami dan nombor matrik saya ialah 2021484278 dan ini ialah rakan-rakan kumpulan saya. Okey, nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Syafiq. Nombor matrik saya 2021840924. Assalamualaikum, nama saya Aiman Afifi bin Zabri. ID saya adalah 2021-12-48-71. Saya dari kelas KIM 1204B. Dan saya Zulaika binti Ibrahim dan nombor matrik saya ialah 2021490646. Nama saya Nur Ain Arisha binti Johari. Nombor matrik saya 2021625172. Nama saya Nabila binti Rusamdi. Nombor matrik saya 2021872946. Pertama sekali, saya akan menerangkan mengenai pengenalan berkenaan dengan kertas kerja kami ini, iaitu seperti yang kita sudah tahu, tokoh-tokoh Islam seperti Profesor Diraja Ungku Aziz dan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Yusof Osman telah memainkan peranan penting dalam pengembangan pendidikan UiTM. Beliau ini telah mengintegrasikan pengetahuan Islam ke dalam kurikulum, turut juga mempromosikan nilai-nilai Islam. Sejurus juga membentuk budaya pelajar berteraskan Islam. Ini juga telah memperkuatkan identiti keagamaan pelajar. Dengan hasil kontribusi mereka ini, UiTM telah berhasil mencipta lingkungan pelajar pendidikan yang holistik serta seimbang, menghasilkan generasi pelajar yang beriman, berakhlak mulia dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat kita. Kemudiannya saya akan menerangkan mengenai objektif kajian. Untuk kertas kerja ini kami telah merangka tiga jenis objektif, iaitu pertama sekali untuk mengenal pasti peranan tokoh Islam dalam pengembangan institusi pendidikan pelajar UiTM. Keduanya adalah untuk menganalisis pengaruh tokoh-tokoh Islam terhadap pembentukan budaya pelajar berteraskan Islam di UiTM. Dan akhir sekali kami telah mencadangkan langkah-langkah untuk memperkuatkan lagi peranan tokoh-tokoh Islam ini dalam memperkasakan identiti keagamaan pelajar UiTM. Suratan karya yang pertama, saya telah memilih Yaakob dan Muhammad Saleh punya artikel yang bertajuk The Influence of Islamic Scholars in the Development of Islamic Education in Malaysian Public Universities. Artikel ini menganalisis pengaruh tokoh-tokoh Islam dalam mengembangkan pendidikan Islam di Universiti Awam Malaysia, termasuk dalam konteks institusi pendidikan pelajar UiTM. Hasil analisis menunjukkan sumbangan positif tokoh-tokoh ini dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan membentuk budaya keagamaan di Universiti Awam. Artikel tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh tokoh-tokoh Islam dalam mengembangkan pendidikan Islam di institusi pendidikan tinggi dan dapat digunakan sebagai referensi penting dalam kertas kerja untuk mendukung argumen peran tokoh Islam dalam pengembangan institusi pendidikan pelajar UiTM. Jadi untuk sorotan karya yang seterusnya ialah The Roles of Muslim Scholar in the Development of Higher Education in Malaysia. Artikel ini mengidentifikasi dan menganalisis peranan tokoh-tokoh Islam dalam pengembangan pendidikan tinggi di Malaysia, terutamanya dalam konteks institusi pendidikan pelajar UiTM. Penulis menyoroti bagaimana tokoh-tokoh ini memberikan inspirasi, arahan dan panduan dalam memperkuat pendidikan berteraskan Islam di Malaysia, termasuk dalam pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan pembentukan budaya pelajar yang berteraskan Islam. Artikel ini merupakan rujukan yang kuat untuk mendukung pernyataan dan argumen dalam kertas kerja mengenai peranan tokoh Islam dalam pengembangan institusi pendidikan pelajar UiTM, serta memberikan panduan strategi untuk memperkuat peran mereka dalam memajukan institusi pendidikan pelajar UiTM dalam konteks keagamaan.
akhirnya kami menggunakan artikel ketiga sebagai suratan karya untuk kertas kerja kami, iaitu artikel The Influence of Islamic Scholars on the Curriculum Development in Islamic Higher Education Institution in Malaysia, yang di mana ditulis oleh Encik Muhammad dan juga Encik Embong. Artikel ini telah menganalisis pengaruh tokoh-tokoh Islam dalam pengembangan kurikulum, terutama di institusi pendidikan tinggi Islam di dalam Malaysia. Artikel ini adalah sangat relevan, terutamanya berkaitan dengan topik kertas kerja kami ini yang turut membahas mengenai peranan tokoh Islam dalam pengembangan institusi pendidikan pelajar UiTM. Kemudiannya penulis telah menyoroti sumbangan tokoh-tokoh Islam ini dalam merancang dan mengintegrasikan aspek keagamaan dalam kurikulum, serta bagaimana juga mereka mempengaruhi pemilihan mata pelajaran dan pengembangan program keagamaan di institusi pendidikan tinggi Islam. Sebagai contoh, di dalam UiTM kita mempunyai subjek CPU, iaitu etika peradaban dalam Islam ataupun pengurusan informatif di dalam Islam. Kemudiannya, artikel ini juga dapat digunakan pakai sebagai sumber rujukan yang penting, terutama di dalam kertas kerja kami ini, kerana ia mendukung argumen dan juga pernyataan yang penting mengenai peranan tokoh Islam, terutama sekali dalam isu pengembangan institusi pendidikan pelajar UiTM. Ini juga turut memberi panduan kepada kami mengenai strategi dalam menyusun mata pelajaran dan program keagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di UiTM. Untuk metodologi kajian, kami menggunakan beberapa kaedah untuk mengkaji peranan tokoh Islam dalam pengembangan institusi pendidikan pelajar UiTM Kedah dengan mendapatkan kuantitatif dan kualitatif. Kami menggunakan kaedah sumber data premier dan juga sekunder. Untuk sumber data premier, kami menggunakan Google Form sebagai penganalisis dan pengumpulan data untuk kajian kami. Dengan mengadakan borang analisis di aplikasi WhatsApp, kami mendapat responden seramai 26 orang. Maklumat yang kami dapat melalui borang analisis ini dapat digunakan sebagai sumber maklumat utama bagi kajian kami. Untuk sumber data sekunder, kami menggunakan buku daripada perpustakaan UiTM untuk mendapat maklumat kualitatif sebagai sumber data sekunder. Kami menggunakan jurnal, buku dan juga artikel sebagai sumber mencari maklumat tambahan untuk kajian ini. Kaedah ini digunakan bagi memenuhi segala informasi yang bersesuaian dan maklumat yang relevan untuk topik ini dengan lebih teliti. Menggunakan kedua kaedah kuantitatif dan kualitatif ini adalah cara paling mudah dan cepat untuk mencari maklumat yang diperlukan dalam kajian kali ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan bahagian seterusnya, iaitu jabatan dan wejangan. Okey, berdasarkan objektif pertama kami, iaitu untuk mengenal pasti peranan tokoh Islam dalam perkembangan institusi pelajar UiTM, kami telah menjalankan kajian dengan menggunakan platform Google Form kepada mahasiswa di cawangan di UiTM Cawangan Kedah. Dan borang soal studi ini bertujuan untuk meninjau peranan tokoh Islam dalam perkembangan institusi pelajar UiTM. So, kajian ini kami telah mengumpul maklumat latar belakang tentang responden dan soalan-soalan yang kami kemukakan mengenai peranan tokoh Islam dan perkembangan institusi pelajar UiTM. Okey, berikut adalah hasil daripada kami punya borang Google Form, iaitu antara yang terbanyak respons, total respons sebanyak 26 orang, dan kami mengenal pasti bahawa umur respon yang terbanyak ialah daripada umur 18 hingga 29 tahun, iaitu sebanyak 25 orang, dan peratusnya ialah sebanyak 96.2%. Okey, yang paling sedikit ialah daripada umur 30 hingga 39, iaitu sebanyak seorang sahaja, iaitu 3.8%. Okey, berdasarkan jantina kami kenal pasti ialah lelaki, ialah paling terbanyak responders ialah lelaki, iaitu sebanyak 16 orang dengan peratus sebanyak 61.5%. Okey, seterusnya ialah perempuan, yang paling sedikit iaitu sebanyak 10 orang sahaja dan peratusnya ialah 38.5%. Okey. Kita terus ke kod program pengajian yang menjawab
ikut program pengajian ini hanyalah 18 orang sahaja daripada 26 orang. Dan antara yang teramai ialah daripada kod pengajian IM120, iaitu sebanyak 10 orang dengan peratus 55.6%. Manakala yang tersedikit responden kod pengajian ialah AC110, BA111, BA119, CS255 dan satu ialah yang tidak dapat dikenakan sepati, dan mereka ini sebanyak peratus 5.6% setiap kod. Seterusnya kita pergi ke peringkat pengajian, iaitu yang kami paling pasti daripada 18 orang ini 12 orang daripada 26% daripadanya ialah 46.2% daripadanya ialah pelajar Universiti UITM Kedah, iaitu sebanyak 12 orang. Manakala pelajar 8 orang sahaja dengan peratus 38%, dan yang telah bekerja sebanyak 6 orang, iaitu 23.1%. Okey, seterusnya. Di catatan yang pertama menunjukkan pelajar UiTM, adakah pelajar tahu peranan tokoh Islam dalam pendidikan seseorang pelajar yang menuntut ilmu? 84.6% menjawab ya, dan selebihnya 15.4% adalah tidak. Di catatan 2, 96% menjawab ya untuk pelajar yang tahu tentang perkembangan institusi pendidikan masa kini dan memberi kesesuaian kepada pelajar yang menuntut ilmu, dan selebihnya menjawab tidak. Di catatan 3, 76.9% menjawab ya untuk punca mengapa pelajar yang tidak menuntut ilmu, manakala 23.1% menjawab tidak. Di samping itu, di catatan 4 menunjukkan 92.3% responden memberi respon pada ya untuk pendapat pelajar adakah masalah pelajar tidak ingin menuntut ilmu semakin berleluasa, manakala 7.7% menjawab tidak kepada persoalan tersebut. Menurut tapalan yang disediakan di Raja 4, antara apakah contoh yang baik daripada tokoh Islam dalam menuntut ilmu yang mendapat pertusan yang tertinggi adalah 84.6% ialah mencari guru dahulu untuk menanyakan soalan yang tidak difahami. Kedua tertinggi ialah sanggup berkorban apa sahaja demi menuntut ilmu, iaitu sebanyak 80.8%. Selain itu, responden yang memberi jawapan sendiri untuk contoh lain adalah merendahkan diri daripada menuntut ilmu. Mereka menggunakan ilmu yang dipelajari dengan berkongsi kepada masyarakat, menghormati guru, membaca doa sebelum menuntut ilmu, dan akhir sekali berusaha bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pada bahagian B, 84.6% pelajar menjawab pelajar berasa ingin cepat bekerja kerana ekonomi masa kini semakin teruk. Untuk sebab mengapa pelajar UiTM masa kini malas dalam menuntut dan mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh. Kedua tertinggi ialah pelajar tidak dapat mengikut cara pembelajaran yang tidak menarik, iaitu sebanyak 73.1%. Seterusnya, tindakan yang harus diambil bagi memastikan pelajar UiTM berminat dalam menuntut ilmu yang menjadi pilihan responden adalah mengadakan program belajar sambil bermain agar pelajar berasa seronok dan menuntut ilmu. Ialah memegang peratus sebanyak 92. Baik, beralih kita pada bahagian cadangan yang boleh diambil guna untuk projek kami ini. Antara cadangan-cadangan ini adalah dengan mengadakan kuis dan evaluasi tentang tokoh-tokoh Islam. Dengan memberikan pernyataan tentang identiti tokoh-tokoh Islam, kuis dapat menguji apakah para pelajar dapat mengenali nama dan informasi dasar tentang tokoh-tokoh tersebut. Contoh pertanyaan seperti siapakah tokoh ini atau apa nama lengkap tokoh ini dapat digunakan dalam kuis tersebut. Selain itu, pertanyaan yang mengharuskan para pelajar menjelaskan peranan dan kontribusi tokoh-tokoh Islam dalam menguji pemahaman mereka tentang bagaimana tokoh-tokoh tersebut mempengaruhi sejarah Islam. Contoh pertanyaan termasuk, apa kontribusi utama tokoh ini dalam agama Islam? Atau bagaimana peranan tokoh ini dalam perkembangan Islam? Dengan menggunakan variasi pertanyaan seperti ini, kuis dan evaluasi dapat menguji pemahaman para pelajar tentang berbagai aspek tokoh-tokoh Islam seperti identiti, peranan sejarah, kontribusi, hubungan dengan peristiwa tertentu serta pemikiran dan pengaruh mereka dalam konteks yang lebih luas. Tambahan lagi, diskusi kelompok atau diskusi kelas tentang tokoh-tokoh Islam adalah salah satu cara yang efektif untuk mendorong interaksi dan pemikiran kritis di antara para pelajar. Mulailah dengan memberikan kesempatan kepada setiap pelajar untuk berbagi pengetahuan tentang tokoh-tokoh Islam yang telah mereka pelajari. Biarkan mereka menyebutkan fakta-fakta, peristiwa penting dan kontribusi tokoh-tokoh tersebut sesuai dengan pemahaman mereka. Hal ini akan membantu membangunkan dasar diskusi dan memberikan kesempatan kepada setiap pelajar untuk mengambil bahagian.
Melalui diskusi kelompok atau diskusi kelas yang mendalam ini, para pelajar akan memiliki kesempatan untuk memahami, menganalisis dan menghargai peranan dan pengaruh tokoh-tokoh Islam. Seterusnya, presentasi tentang tokoh Islam memberi kesempatan kepada setiap pelajar untuk mendalami tokoh yang diminati dan membahagikan pengetahuan mereka kepada rakan sekelas. Para pelajar harus menjelaskan latar belakang tokoh yang dipilih, termasuk tempat kelahiran, keluarga dan konteks sejarah di mana tokoh tersebut hidup. Ini memberikan pemahaman tentang situasi sosial, politik dan budaya pada masa itu. Dengan menjelajahi latar belakang kehidupan dan kontribusi mereka, setiap pelajar akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang tokoh Islam yang mereka pelajari dan secara aktif berbahagi pengetahuan mereka dengan teman-teman sekelas mereka. Cadangan terakhir ialah memberikan sumber belajar tambahan kepada para pelajar untuk memperdalam pemahaman mereka tentang tokoh-tokoh Islam. Bahan yang boleh disediakan ialah artikel dan juga majalah. Menyediakan artikel-artikel yang membahas topik-topik berkaitan dengan tokoh-tokoh Islam. Selain itu, kita juga dapat menampilkan video dokumentari yang mengangkat kehidupan dan kisah tokoh-tokoh Islam. Video-video ini dapat memberikan pengalaman audiovisual yang lebih menarik dan membantu para pelajar visualisasikan konteks sejarah serta peranan tokoh-tokoh tersebut. Sekali tibalah kita ke kesimpulan mengenai kitas kerja kami ini. Seperti mana yang kita tahu, tokoh-tokoh Islam memainkan peranan penting terutama sekali dalam pengembangan institusi pendidikan pelajar UiTM. Mereka ini telah berkontribusi dalam mengintegrasikan lagi aspek keagamaan terutama sekali dalam bidang kurikulum serta membentuk budaya pelajar kami berteraskan Islam. Ini juga diguna pakai untuk memperkuatkan lagi identiti keagamaan pelajar. Dengan ini, dengan inspirasi dan bimbingan mereka, UiTM telah menjadi pusat pendidikan yang mengkedepankan lagi nilai-nilai Islam serta membangunkan akhlak-akhlak yang mulia. Ini juga untuk mempersiapkan generasi pelajar yang beriman dan bertanggungjawab. Sampai di sini sajalah pembentangan kami. Terima kasih untuk Ustazah Samihah Hanim. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.